Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Hari ni kita nak cerita sikit tentang tugas mereka bentuk kereta ni. Tugas mereka bentuk kereta ni kiranya tak ada yang senang sebenarnya tau. Mungkin yang paling senang sekali ialah mereka bentuk kereta yang agak mewah sikit lah, sebab ada banyak bajet kan. Tapi itu pun susah juga. Sebab bila you reka bentuk kereta yang mewah, maksudnya dia punya harapan pembeli itu sangat tinggi. Jadi spesifikasi yang kita bagi, reka bentuk yang kita bagi, kenalah yang paling canggih di dunia. Kalau kita tengok itu pun satu benda yang susah. Tapi ada satu lagi yang juga mungkin saya rasa lebih susah, iaitu mereka bentuk kereta yang harga mampu milik tapi mempunyai spesifikasi yang agak bagus. Jadi kat belakang saya ni saya bawa satu Proton Iris sebagai contoh. Kereta mampu milik ni dia macam pekan kecil macam Teluk Intan ni lah kan. Teluk Intan ni kalau dia nak buat tempat-tempat menarik, tempat-tempat pelancongan, nak cari bajet susah Sebab apa? Bilangan pelancong yang datang tak banyak, pasal tempat ni tak apa besar sangat dan tak apa famous. Tapi nak kena ada juga sesuatu yang cantik macam ni, untuk bagi ada rasa penduduk tempatan pun nak kena ada rasa macam tempat dia nak pergi petang-petang kan, untuk exercise. Dan kat sini Teluk Intan mereka decide nak buat macam satu tempat kat Kuala Sungai Perak ni, dia panggil dataran GPS Sungai Perak. Nampak macam tak apa kos banyak sangat, tapi kalau kita tengok agak cantik juga sebenarnya, sebab tempat tu lapang, bersih, berjaga dan sesuai lah untuk kita beriadah petang-petang. Jadi Proton Iris ni kalau kita tengok, dia ialah sebuah platform yang sudah agak lama di pasaran, tetapi mereka masih lagi perlu melakukan penambahbaikan. Jadi untuk kereta macam Proton Iris ni kita tengok, mereka kena carilah idea yang kreatif bagaimana nak bagi kereta ni kelihatan lebih menarik. Seperti biasa kalau kita tengok, setiap syarikat kereta akan perlu menerapkan ciri-ciri keluarga lah kepada kereta mereka. Dan di muka depan kereta Proton Iris ni kita akan nampak ciri-ciri biasa, logo mesti ada, wajib. Dan kemudian dia menggunakan apa yang dia panggil Infinity Weave. Dalam bahasa Melayu, reka bentuk ni dia panggil itik pulang petang. Tak payah malulah nama itik pulang petang tu, pasal memang nampak macam itik pulang petang. Juga nampak macam anyaman yang berulang-ulang tu dia panggil Infinity Weave. Dan itu adalah satu usaha baru daripada Proton sebenarnya untuk menerapkan ciri-ciri reka bentuk dan budaya tempatan ke dalam reka bentuk kereta mereka. Ni agak lebih sukar daripada yang kita fikirkan, sebab ciri-ciri reka bentuk dan budaya tempatan ni tak semestinya mudah untuk kita terjemahkan kepada reka bentuk kereta. Satu lagi ciri yang mereka cuba gunakan ialah busur. Dia bagi nama dalam English ialah ethereal bow. Saya nak translate pun tak erti lah, tapi dia busur lah. Rupa bentuk dia macam busur tradisional. Dan ini adalah kombinasi dua benda. Busur tu mula-mula kalau kita tengok, ada nampak macam wow bulan juga kan. Mungkin wow bulan juga mengambil unsur-unsur busur dan memanah sebagai bentuk asas dia. Jadi ini adalah dua elemen yang memang agak Malaysian. It's not something yang kebanyakan ada buat dengan kereta mereka lah. Yang paling nampak sekarang ialah Mini lah. Dan dalam Mini, elemen yang paling British yang digunakan ialah dia buat ulangan untuk bendera Union Jack kat lampu belakang. Jadi elemen Malaysia yang diterapkan kat Iris dan jenama Proton ni adalah lebih halus lagi lah. So situ saya tabik sikit lah kat mereka. Jadi lampu LED ni dia ada pelbagai-bagai kelebihan. Antara yang paling utama sekali, yang paling penting bagi saya sebenarnya bukanlah dari segi gaya tu, tapi lampu LED ni dia lebih terang. Pancaran cahaya tu lebih sekata. Sebagai kelebihan tambahan, lampu LED ni dia juga lebih jimat tenaga lah. Dia tidak memerlukan begitu banyak tenaga untuk menyuluh dengan lebih terang. Dan yang lebih penting lagi saya rasa kepada kebanyakan orang lah, ialah reka bentuk lampu LED itu sendiri. Sebab sifat ataupun ciri LED itu memerlukan ianya dipecah-pecahkan jadi banyak. Jadi kalau kita tengok setengah kereta dia punya pecahan tu lagi banyak. Untuk Proton ni dia ada 3 pecahan je kita nampak kat bahagian depan tu. Dia ada 3 lampu LED, bulb LED kat dalam tu. Dan pecahan 3 tu sebabkan dia tegak macam tu jadikan ianya kelihatan lebih unik dan lebih garang. Jadi kenapa lampu LED tu dia punya pecahan dia tegak macam tu? Jadi dulu lampu LED yang mula-mula mereka cuba menggunakan pelbagai cara jugalah, iaitu menggunakan projektor dengan elemen sahkanta. Tapi nampaknya setelah beberapa tahun dia orang sedar bahawa lampu LED ni hanya memerlukan pembalik cahaya yang betul dan tepat untuk memancarkan cahaya tu ke depan dengan lebih baik lah. Of course yang lebih canggih lagi yang menggunakan konsep LED yang lebih halus dan lebih banyak pecahannya, ada setengah sampai beribu-ribu segmen. Dia orang boleh pilih bahagian mana jalan untuk diterang dan digelapkan. Untuk kereta ni tak boleh, tapi hanya boleh memberikan kita pancaran cahaya yang lebih jauh dan lebih terang lah.
Bila kita masuk ke dalam iris ni, benda yang paling jelas kita nampak sebagai satu keunikan dia lah tali pinggang keledar warna merah tu lah. Tapi yang keledar warna merah tu nampak macam satu-satu yang mudah lah kita nak buat kan, tapi memang ia memerlukan agak komitmen jugalah daripada Proton, sebab nak memesan warna khas apa semua kan. Mungkin ada kos tambahan ke apa, saya tak tahu, tapi kiranya komitmen kepada Proton, kerana warna khas untuk seatbelt ni dia memang boleh memecah belahkan pendapat. Untuk orang yang lebih konservatif, dia akan rasa kabin tu kelihatan terlalu muda dan terlalu ranggi untuk mereka. Tapi pada saya rasa ianya satu pilihan yang cukup menarik jugalah untuk meningkatkan seri satu kabin yang mungkin dah lama kita kenal, kita dah biasa dengan kabin ni. Hari ni saya memandu, saya gunakan slot depan USB tu semua pakai, belakang satu pakai. Jadi hari ni saja 4 slot USB kita pakai. Dan dalam kereta ni ada, sebab ada 4 orang dalam kereta. Jadi kereta ni bagusnya dia ada 6 slot USB. Dia ada 3 di konsol tengah depan, 2 di konsol tengah belakang, maksudnya dekat tempat di mana antara 2 kursi depan tu lah. Dan juga yang terakhir sekali, dia ada satu lagi USB slot yang berada di dekat dengan cermin sisi, cermin pandang belakang, dekat atas tu lah, dia ada kat situ dekat. Dan yang terakhir sekali, yang ke-6, ialah satu pengkalan USB yang berada dengan cermin pandang belakang. Jadi USB kat situ, kita mungkin fikir kenapa ada kat situ. Sebenarnya kat situ kita boleh guna untuk biasa, kalau kata you nak pakai GPS device you lama, kan setengah orang dia suka cucuk, boleh pakai kat situ. Ataupun kalau you jenis sentiasa ada phone dekat atas dashboard, you boleh tarik lah USB wire tu ke situ. Macam kalau you pemandu ride hailing, kadang-kadang sebelah kanan tu dia sentiasa ada phone untuk dia punya ride hailing app dan juga dia punya map. So dia boleh tarik satu wire USB daripada atas cermin turun ke kanan, dan untuk itu dedicated untuk itu saja, pasal dia tak mengganggu lagi dah. That's actually a useful feature, tapi kebanyakan orang akan gunakannya bila nak pasang dashcam lah. So that's a nice little touch from Proton. Juga Proton ada menawarkan sistem voice command lah dalam kereta ni. Tapi benda tu dia kena praktis sikit lah. Kadang-kadang dia tak faham kita punya lidah ni. Praktis sikit tapi dia boleh lah. Hi Proton. Navigation. I need petrol station. So nampak dia boleh carikan petrol station yang terdekat lah. Jadi ini salah satu ciri voice command yang sebenarnya agak bagus, sebab kadang-kadang kita nak kena fiddle type in kan. So macam ni kita boleh panggil aja, dia akan terus call up petrol station. Jadi jelas lah, dia agak mudah nak faham saya. Hi Proton. Yes, thank you. Play Billie Jean by Michael Jackson. Okay, kadang-kadang bila kita minta lagu dia agak lambat sikit, sebab dia nak kena mungkin gunakan sambungan internet kita untuk pergi ke dia punya music library and then search the song and then call it up. Kali ni dia, saya tak pasti kenapa dia lambat, tapi memang kadang-kadang dia lambat sikit macam tu lah. Tapi nampak tadi dia boleh faham permintaan saya. Jadi untuk vehicle control ni pula boleh turn on aircon, turn off aircon dengan set temperature. So temperature tu boleh set, tapi saya tak tahu yang ini macam mana, sama ada dia boleh set ataupun tidak. Okay, kita try Hi Proton. Set fan to level 5. Hi Proton. Set fan to level 2. Okay, I've changed it to speed. So dia boleh nampak dia boleh turunkan So lepas itu dia ada information inquiry tu, boleh tanya what time, weather, benda macam tu lah.
So lepas tu dia boleh juga panggil tingkap, so open window, close window. Hi Proton, Good afternoon. close window. Closing all areas. So tingkap driver je yang dia boleh control. Hi Proton, I'm listening. open window half. Opening all areas software. Dia buka separuh je, nampak? So ini memang satu ciri yang sebenarnya bagus, tapi kadang-kadang kita kena praktis sikit lah suara gitu kan. Kalau awak punya tailor tu dia tak faham, kena praktis sikit lah. Untuk kali ni kita bawa Iris ni melalui lebuh raya sampai ke Kuala Kangsar, dan daripada Kuala Kangsar saya ikut jalan dalam untuk sampai ke Teluk Intan. Jadi semasa di lebuh raya kita mendapat kadar penggunaan bahan api lebih kurang dalam 6.9 liter untuk setiap 100 km. Itu satu angka yang memang saya rasa cukup bagus lah di lebuh raya, kerana saya punya memandu di lebuh raya tu tidak terlalu perlahan, iaitu kita kekal pada kelajuan lebih kurang 100 km sejam. Jadi dengan kelajuan yang sebegitu kita dapat 6.9, saya kira ini cukup bagus. Cuma itulah dia, kadang-kadang bila kita dengar orang kata Iris ni kuat makan minyak, dia punya tipping point untuk dia ekonomi masuk ke makan minyak tu mungkin tak jauh. Mungkin 125, 130 ke atas dah jadi masuk ke julat kelajuan enjin yang dahagakan minyak. Jadi untuk tadi kita cuba kekalkan RPM bawah pada 3000 RPM, which is normal lah. Kebanyakan kereta kita try duduk antara 2500 hingga 3000 RPM. Jadi saya cuba duduk di situ dan terbukti ini adalah satu rev range yang agak jimat minyak. Jadi bila dalam perjalanan ke Teluk Intan pula, kita ikut jalan belakang, kelajuan lebih rendah. Kelajuan purata kita lebih rendah, dan ada banyak juga stretch yang kita boleh memandu dengan lebih perlahan, maksudnya dengan engine speed yang lebih perlahan lah, pasal memang sifat jalan belakang macam tu kan. So kat situ kita boleh kekalkan kelajuan enjin lebih kurang 2500 RPM. Tetapi masalahnya bila kita pandu jalan belakang, ada kadang-kadang kala kita menghadapi trafik yang rendah dan kita perlu memecut untuk memotong mereka. Jadi apabila kita perlu memotong mereka ni, kita kena rev up enjin kuat sikit, dan di situ ada kalanya menyebabkan penggunaan bahan api lebih sikit. Tapi tak banyak beza, low 7, so it's still very nice and very good. Dan antara sebab kenapa kereta ni boleh kekalkan kadar penggunaan bahan api yang agak bagus ialah kena penggunaan kotak gear CVT. Jadi kita tengok penggunaan kotak gear CVT ni semakin berleluasa, terutamanya untuk kereta mampu milik dan kereta yang berenjin lebih kecil. Kerana CVT ni dia memang kekuatan dia di situ, iaitu mencari nisbah-nisbah yang lebih sesuai untuk penggunaan yang menjimatkan. Kalau kita pakai kotak gear automatik 5 speed ke apa ke, kita cuma ada 5 nisbah. Kalau kita ada 8 speed sekalipun, hanya ada 8 nisbah. Tapi apabila kita menggunakan CVT, memang kotak gear itu kalau ditala dengan betul, boleh mencari nisbah yang sesuai pada setiap masa untuk kereta, dan tidak ada perubahan gear. Jadi itu yang menyebabkan ianya sebenarnya lebih menjimatkan. Saya faham bila orang kata CVT ni lebih bising, kerana sifat CVT ni dia akan cuba duduk di tempat yang di mana enjin tu paling cekap. Dan untuk enjin ni, dia paling cekap ialah tempat di mana dia menghasilkan maksimum power sebenarnya, pasal daripada situ dia boleh ekstrak paling banyak tenaga daripada bahan api dan untuk jadikan kerja. Jadi untuk enjin petrol ni selalunya dia punya peak power output dia dekat dengan 5000 RPM atau mungkin lebih sikit. Jadi di situ kadar enjin tu dia agak bising sikit lah. Jadi kadang-kalanya dia cuba mencari ke arah itu. Itu menyebabkan dia duduk bising sekejap. Jadi Proton dah lama juga cari sweet spot untuk CVT punch ni, dan akhirnya saya rasa dia orang dah jumpa. Dan so far lah bila kita memandu ni memang ada perbezaan daripada versi sebelum ini. Dan salah satu benda lagi yang mungkin setengah orang akan suka ialah itu dia ada eco mode. Dan eco mode ni juga membantu untuk mengurangkan lagi penggunaan bahan api. Dan dia juga ada ciri macam gear step. So bila kita tekan minyak pada keadaan yang agak agresif, kita akan rasa macam kotak gear tu turun, macam CVT box turun, macam turun gear. So selalunya CVT dia macam terus meningkat ke maksimum, kata ni dia macam turun gear macam tu. So itu membolehkan kita rasa kurang bising satu.
dan rasa lebih macam biasalah kita pakai kotak gear automatic. Setting macam tu bukanlah paling optimum untuk mendapatkan kecekapan bahan api, tapi saya kira Proton mendengar rintihan pemilik dan peminat yang mahukan sebuah Iris yang rasa lebih bertenaga, lebih berjiwa muda tapi tak mau bising. Pasal antara komplain awal model Iris ini daripada mula sampailah pertengahan di mana dikemas kini ialah itulah. Tapi bila dah kemas kini, saya ingat dalam 3-4 tahun lepas dia akan macam okey sikit, dan ini jauh lebih baik lagi lah. Jadi Iris ni juga sekarang datang dengan beberapa ciri keselamatan tambahan, ESP ataupun Electronic Stability Program. Ini membantu kereta mengekalkan kestabilan dalam keadaan yang sukar. Kadang-kadang hujan ke ataupun selekoh terlalu tajam ke, ia akan membantu dengan baik. Okey, sampai situ aja video kita kali ini. Jadi saya harap ia dapat memberi sedikit insight lah into cabaran untuk menghasilkan sebuah kereta compact, mampu milik dengan ciri yang banyak. Jadi setengah syarikat dia memilih cara A, setengah syarikat memilih cara B. Saya tak kata ada betul, ada salah, cuma pendekatan yang berbeza untuk sasaran pasaran yang berbeza. Jadi kalau ada tengok sampai habis, mana nyawa suka, tekan pilah butang like, tolong kita sikit, dan tekan butang kongsi dan kawan-kawan mungkin ada yang berminat nak tengok Iris ni. Dan juga untuk kawan-kawan yang belum subscribe, saya minta tolong tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng supaya dapat makluman bila kita muat naik video terbaru. Manu Malaysia, Puan yang berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.